Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik, alhamdulillah. Pagi ini Ustazah akan live bersama dengan anak-anak tahfiz. Kita akan kongsi ilmu pada pagi ini bab fiqh. Kita akan rujuk kitab Zainul Talib. Jadi para jemaah yang ada kitab ni, kitab Zainul Talib, boleh rujuk dalam kitab ni, insya-Allah. Kita akan tajuk yang kita nak share pada pagi ini berkenaan dengan bab solat. Jadi bab solat, insya-Allah kita akan huraikan tentang rukun solat pada pagi ini, insya-Allah. Jadi kita nak memperindahkan lagi, memperelokkan lagi salat kita. Jadi marilah sama-sama kita mendengar berkenaan dengan mengulang kaji berkenaan dengan rukun salat. Baik, sebelum Ustazah nak teruskan kuliah kita pada pagi ini, alhamdulillah anak-anak akan menalunkan Asmaul Husna dulu dan doa untuk pembukaan kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Kemudian kita akan teruskan dengan kuliah kita, alhamdulillah. Dan ini merupakan di antara mata pelajaran anak-anak tahfiz di Mahat Tahfiz Ustazah. Di antaranya adalah pelajaran ilmu fiqh, makna dia ibadah, pelajaran ibadah itu adalah merupakan pelajaran fiqh, insya-Allah. Baik, jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akan teruskanlah dengan Asmaul Husna bersama dengan anak-anak tahfiz. Baiklah, sama-sama kita alunkan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama Ustazah dalam live ni juga sama-sama kita mengalunkan Asmaul Husna. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, 99 nama Allah. Mudah-mudahan perjalanan perjalanan hidup kita pada hari ini Allah permudahkan. Allah susun dengan baik sehinggalah berakhirnya malam. InsyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, bersedia? Wahid Asmaul Husna. Wahid Ithnani Sadasa. Mutakabbir ya Khaliq, ya Bari ya Musawwir ya
kita bacakan surah Al-Fatihah, kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hadiahkan kepada para sahabat, para anbiya, para rasul, para anbiya, kepada salih-salihin, kepada kedua ibu bapa kita, dan kepada murabbi kita, dan kepada semua umat Islam seluruh dunia. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak, baca Allahumma taqabbal sekali doa permulaan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal. Allahumma faqihna fid din. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a fahman wasi'a. Allahumma rabbana yassir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala an-nuril muzhibi lin-nisyani binurihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuril muzhibi lin-nisyani binurihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amma ba'du. Okey, duduk. Baik, alhamdulillah kita akan sambungkan dengan kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan alhamdulillah kita akan sambungkan dengan kuliah fiqh kita pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita dapat bersama-sama dengan anak-anak tahfiz kita berkongsi ilmu berkenaan dengan bab salat. Nah, hari ini kita akan bincangkan tentang rukun salat, insya-Allah. Baiklah para jemaah ustazah yang di sekitar Pulim, ustazah rasa ada kitab ni kan, boleh rujuk kitab Zainul Talib Perhiasan Penuntut. Kitab ni dia berbentuk soal jawab. Makna dia dalam tulisan Jawi lama nah, bukan Rumi nah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia dalam tulisan Jawi lama. Nah, baik. Jadi kalau kata kita tak pandai baca Jawi pun kita tengok sahaja. Insya-Allah lama-lama kita akan boleh nah tulisan Jawi, walaupun
permulaan kita hanya perhatikan, kita tengok, insya-Allah. Kalau kita selalu bersama dengan kitab-kitab lama ni, kitab-kitab Jawi, tulisan Rumi lah, tulisan Jawi lama ni, insya-Allah lama-lama kita boleh pandai insya-Allah. Alhamdulillah anak-anak tahfiz di Mahat Ustazah, memang Ustazah ajak lah kitab yang tulisan Jawi lama, dan anak-anak pun kena baca kitab tulisan Jawi lama agar anak-anak ni ada kemahiran untuk membaca kitab-kitab lama dalam tulisan Jawi yang kecil-kecil itu. Baik, alhamdulillah. Baik, sebelum kita nak teruskan majlis kita selawat dulu 3 kali, kita mohon syafaat daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sama-sama anak-anak kita bawa selawat ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, alhamdulillah. Baik, kita teruskan anak-anak, semua dah ada kitab. Anak-anak buka kitab muka surat 66 dulu. Ustazah sebelum nak masuk rukun solat, Ustazah nak jelaskan sikit tentang syarat sah salat. Sebab apa? Bila kita belajar tentang rukun salat yang merupakan wajib dalam salat kita, kena jaga elok-elok, kena buat elok-elok. Sebab kalau kita tinggal rukun salat, maka batallah salat kita. Jadi yang tu yang Ustazah nak ulaskan pada pagi ni. Tapi sebelum Ustazah nak ulaskan tentang rukun salat, maka kita tengok dulu syarat sah salat sekali, sepintas lalu, sebab di situ ada satu perkara yang Ustazah nak tekankan kepada kita. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak tahfiz semua, Ustazah nak tekankan tentang syarat sah salat, kemudian kita akan tekankan tentang rukun salat. Baik, anak-anak dah buka kitab muka surat 66? Dah semua? Baik, sedia dengan buku, nota, pen, pensel, nak kena tulis, catat apa yang perlu kamu kena tulis. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, para jemaah pun boleh buka kitab muka surat 66. Baik, sebelum Ustazah nak teruskan dengan perkara kita berkenaan dengan salat kita. Salat merupakan satu ibadah rukun yang wajib kita laksanakan. Bila kita kata kita ni umat Islam, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena ikut apa yang Allah suruh, kita berpegang dengan rukun Islam. Kita berpegang dengan rukun Islam, maka salat merupakan rukun. Rukun Islam yang ke berapa anak-anak salat? Yang kedua, salat 5 waktu sehari semalam. Bila kata salat 5 waktu sehari semalam merupakan rukun bagi umat Islam, maka kita kena jaga betul-betul. Bila kata rukun, merupakan perkara ibadah yang wajib, yang mana salat ini adalah merupakan ibadah yang pertama sekali yang akan dihitung di padang mahsyar kelak. Di akhirat kelak kita akan dihitung perkara yang pertama berkenaan dengan salat fardu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, anak-anak tengok sikit muka surat 66. Yang ni Ustazah baca laju sikit sebab Ustazah nak ambil satu poin saja, sebab kita nak kait dengan rukun salat. Anak-anak tanda dalam kitab sekali lagi. Baik, kita tengok muka surat 66 berkenaan dengan syarat sah salat. Syarat sah salat ada berapa anak-anak? Ada berapa anak-anak? 9. Syarat sah salat ada 9. Bila kata syarat sah salat, apa dia syarat sah salat? Apa dia? Apa makna syarat sah salat ni? Apa dia syarat sah salat? Bila kata syarat-syarat sah salat ini adalah syarat yang
yang kita patut ikut. Syarat yang menyebabkan salat kita sah. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok, syarat dia yang pertama apa? Islam. Kita mesti orang Islam. Kita tanyalah, kita Islam ke tak? Kalau kita orang Islam, maka wajib kepada kita salat. Yang kedua, berakal. Makna dia, syarat dia berakal. Kita mestilah orang yang berakal. Makna dia kita berfikiran waras. Boleh membezakan antara baik dan buruk. Makna dia akal, fikiran kita ni sihat. Makna dia tak wajib kepada orang yang tak sihat. Orang gila dan sebagainya tak wajib. Jadi bagi orang Islam yang sihat, yang akal fikiran dia sihat, maka wajib tak solat? Wajib. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Yang ni penting. Nanti Ustazah akan cerita juga bab taharah, bab wuduk dan sebagainya. Yang ketiga, suci daripada hadas kecil dan besar. Makna dia bila kita nak solat, pastikan hadas kecil kita bersih. Kita kena ambil wuduk. Dan hadas besar kita kena mandi hadas. Hadas besar mandi hadas, hadas kecil kita kena ambil wuduk. Maka baru kita sah salat kita. Yang keempat, suci daripada najis pada badan. Laju sikit nak, bukan Ustazah nak fokus tajuk ni. Cuma Ustazah nak ambil satu daripada dia, nombor 8 tu. Yang keempat, suci daripada najis. Anak-anak tengok aja dalam kitab. Tak payah tulis lagi anak-anak yang ni. Yang ni Ustazah tak ulang hari lain. Cuma Ustazah nak ambil satu saja, nombor 8 tu. Nombor 4, suci daripada najis pada badan. Makna dia mesti suci tubuh badan kita daripada najis pada badan kita, pakaian kita dan tempat. Tu syarat dia. Makna dia kalau pakaian kita mercik air kencing, batal sembahyang kita. Kalau baju kita ada najis, air kencing ke ada najis lah, maka salat kita batal. Badan kita pun kena bersih, kena suci daripada najis. Dan tempat kita salat pun kena suci, bersih. Sebab itulah anak-anak, Ustazah kata tempat salat kena bagi bersih. Pastikan kapet, sejadah kamu bersih. Sebab yang tu terlibat dengan tempat salat. Tempat salat anak-anak. Jadi kena jaga bagi bersih. Sebab dia menyebabkan salat kita sah ataupun batal. Sebab tu saya tekan sangat bab tempat salat kamu. Baik, yang kelima. Yang kelima, masuk waktu. Makna dia syarat sah sembahyang kita kena pastikan masuk waktu. Masuk waktu baru boleh solat. Masuk waktu zuhur, gelincir matahari, masuk waktu zuhur baru boleh solat. Baik, yang keenam. Yang keenam, menghadap kiblat. Syarat dia, kita solat wajib menghadap kiblat. Kalau kita tak menghadap kiblat, boleh tak? Tak boleh. Kita mesti menghadap ke arah Kaabah. Tapi kita tahulah kiblat kita tu ikut matahari naik, matahari jatuh. Maka matahari jatuh masuknya waktu maghrib. Kita kena tengoklah kiblat kita. Yang ke-24. Yang keberapa anak-anak? Yang ke-7. Yang ni amat penting. Ustazah akan baca tajuk ni, Ustazah akan huraikan pada hari lain bersama dengan anak-anak. Sebab yang ni memang wajib untuk kita umat Islam. Apa dia? Yang ke-7, menutup aurat. Bila kita salat, pastikan kita ni orang perempuan. Wajib. Wajib ke sunat anak-anak? Wajib. Sebab dia kata syarat sah salat. Kalau tak ikut syarat sah salat, mayang ke sah tak? Tak sah. Jadi makna dia kata yang ke-7, istilah menutup aurat. Wajib tutup aurat. Jadi bila kita salat, apa saja yang boleh buka? Muka dengan dua tapak tangan. Sampai mana anak-anak? Pergelangan tangan ni. Sampai sini ya ni. Pergelangan tangan tu. Urat tu. Pergelangan tangan. Jadi selain pada tu, kalau nampak kaki, sah tak? Nampak sikit ya jari kaki, sah tak sembahyang kita? Tak sah. Aurat dalam solat itulah aurat di luar solat. Jadi aurat kita orang perempuan kalau di luar solat, makna kita nak keluar pergi mana pun. Pakaian kita seharian sama tak macam pakaian solat? Sama, cuma tak pakai ketelekung lah. Pakai macam ni lah, pakai tudung tutup aurat, termasuklah dagu. Dagu ni Imam Syafi'i merupakan aurat. Jadi makna dagu, siapa solat
Dagu dia terbuka, ni dagu ni. Imam Syafi'i ni nah. Imam Syafi'i kalau dagu terbuka batal solat dia. Jadi solat kena tutup dagu dah nak. Kena tutup dagu dah ni. Ni bukan dagu silap, Ustazah silap sebut. Bukan dagu ni, bawah dah dagu. Muka ni sampai tulang dagu. Ni nampak tak tulang dagu? Bukan tutup dagu para jemaah silap ni. Tulang dagu bawah ni. Bawah ni orang panggil apa? Bawah dagu ni kawasan leher. Dia tak panggil muka. Bawah ni orang panggil muka ke? Bawah ni orang panggil muka ke? Ada. Aurat kita orang perempuan daripada cuping telinga kanan, daripada sinilah cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri, gigi rambut sampai ke tulang dagu. Pegang tengok ada tak tulang dagu? Semua pegang ada tak tulang dagu? Ada tak? Ke ada yang tak ada? Ada tak tulang dagu anak-anak? Okey, aurat kamu mestilah sampai paras tulang dagu. Bukan maksud tutup dagu nah. Sampai tulang dagu, bawah tulang dagu ni yang isi ini kan. Bermula bawah tulang dagu sampai leher, itu adalah aurat. Jadi solat kita, nak solat kita cantik, solat kita Allah terima, jagalah pakaian telekung kita. Telekung tu cari yang ada kikik tu jadi cantik tu. Dan tudung kita pun kena ada ada apa nak? Kikik. Ni dia panggil kikik ni nah. Cari tudung yang ada kikik. Dan ni macam-macam. Tudung yang tak ada kikik, beli saja inner yang ada kikik, pakai saja. Ini adalah merupakan aurat kita. Di dalam solat dan juga di luar. Anak-anak di luar. Ustazah tak mau anak-anak bila balik, dia pakai selendang nampak leher tu. Ustazah tak mau. Jadi nak kamu jaga aurat kamu dengan baik. Baik, dia sebab aurat ni adalah di antara syarat sah sembahyang. Kalau tak jaga aurat, sembahyang kita sah tak anak-anak? Tak sah. Sebab tu Ustazah jaga sangat. Bila kamu nak sembahyang sunat duha, sembahyang sunat duha pun solat. Nama saja solat, jaga dagu. Kalau kamu nak solat pakai tudung, boleh sah tak solat pakai tudung sekolah? Sah. Tapi tangan kena ada inner tak? Kena. Kaki kena pakai stokin tak? Kena. Stokin yang tebal. Para jemaah yang dirahmati Allah, anak-anak, kalau nak solat, stokin nipis boleh pakai tak? Dia ada. Dia mainkan pakai apa stokin ya. Dia pakai stokin, nama pakai stokin tu stokin. Dah lah, jangan salah faham. Stokin yang jarang, yang nampak bayangan kaki, nampak bayangan kuku, nampak bayangan tumit tu, pakai salat jarang. Tak sah salat. Sebab dia nampak bayangan kulit, kuku, tumit. Jadi nak pakai yang mana? Yang tebal. Bukannya mahal pun stokin tebal. Stokin yang nipis tu mahal daripada stokin yang tebal. Jadi anak-anak, sebab tu saya pesan kat kamu, bila main asrama bawa stokin yang tebal. Bila beli stokin dekat apa? Market tu banyak tu stokin yang tebal. 3-10 ringgit ya kan? Betul tak? 3-10. Tak payah duk beli mahal-mahal no. Nak pastikan sebab kita melibatkan solat. Jadi kalau solat, stokin tu paling penting. Nak jaga lagi, pakai stokin, pakailah kasut tawaf tu. Bos stokin, nak selamat lagi, beli kasut tawaf tu RM5 saja, bubuh di bawah dia, maka tak nampak bayangan kaki depan dan tumit. Jaga elok. Telekung kita ni pastikan digigirah, rambut ni elok. Bagi nampak dahi ni, sebab dahi kita ni adalah wajib rukun. Kita nak solat, pastikan dahi ni kena tempat sujud. Jadi siapa yang sujud terkena telekung tudung dia macam ni, ataupun terkena telekung dia pakai telekung sampai sini, dia sujud atas telekung, batal solat dia. Sebab bila kita solat, pastikan dahi ni tidak berlapis. Dahi boleh berlapis dan anak? Tak boleh berlapis. Pastikan dahi kita ni mesti kena tempat sujud. Tangan berlapik sah tak dapat sunat. Kalau tidak berlapik kita tak tempat sujud, sah dapat sunat. Kalau berlapik dengan telekung macam ni, sah sujud kita tetapi tak dapat sunat. Jadi yang tu kena faham betul-betul. Anak-anak jaga waktu sujud, jangan sujud atas telekung ataupun atas inner tudung ni ataupun telekung kamu ni. Pastikan telekung kamu ni elok, cantik-cantik, dekat betul dengan gigi rambut tu. Dagu ni tutup elok-elok. Bagi kemah.
Faham dah anak-anak? Faham dah? Sebab tu Ustazah selalu duk cek dagu kamu tu. Tarik, bagi duk elok-elok dekat tulang dagu ni. Okey, baik, kita sambung lagi. Yang nombor berapa? Nombor 8. Yang ni yang Ustazah nak huraikan hari ni. Bab aurat, bab lain Ustazah akan hurai pada hari lain pula insya-Allah. Jadi hari ni nombor 8. Anak-anak tengok tanda berbintang sikit nombor 8. Nombor 8 ni di antara syarat sah salat. Nombor 8. Apa dia? Tengok dalam kitab anak-anak. Mengetahui rukun-rukun salat. Syarat sah sembahyang nombor 8. Apa dia kata dalam kitab? Mengetahui rukun-rukun salat. Jadi makna dia bila dia kata syarat sah salat ni, kita kena tahu rukun salat yang mana. Makna dia kita tahu membezakan. Tahu beza anak-anak. Rukun solat yang mana, sunat hai'ah yang mana, sunat ab'ad yang mana. Itu maksud dia. Kita tak boleh sembahyang start daripada usalli sampai bagi salam, kira solat. Kira sembahyang tak mau. Kita nak bila kita solat, kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berdialog, nak bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita, pastikan kita boleh beza tiga-tiga perkara ni. Jadi nanti anak-anak kena sebut kat Ustazah, apa dia rukun salat, apa dia sunat ab'ad, apa dia sunat hai'ah. Boleh beza ketiga-tiga perkara ni, maka anak-anak sembahyang anak-anak cantik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata apa? Antara syarat sah salat, mestilah wajib mengetahui rukun-rukun salat. Nak tahu rukun solat tu macam mana? Dia kena tahu daripada dia usalli sampai bagi salam, yang mana rukun? Yang mana sunat hai'ah, sunat ab'ad? Yang mana sunat hai'ah? Dia boleh beza. Makna dia kalau kita tanya diri kita, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak tahfiz yang dirahmati Allah. Kalau kita tanya diri kita bermula daripada usalli fardhus subhi rak'ataini ada lillahi ta'ala, sampailah bagi salam sebelah kiri, assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Kita tanya diri kita, kita boleh beza ke tak? Kita boleh beza ke tak? Yang mana rukun, yang mana sunat ab'ad, yang mana sunat hai'ah. Tiga-tiga tu kena boleh beza. Baru kita ikut syarat sah sembahyang, syarat sah solat. Faham dah anak-anak? Fahim tu? Alhamdulillah, kena faham. Nah? Sebab tu nanti Ustazah akan tanya balik kamu. Senaraikan kepada Ustazah rukun solat. Bila kamu solat, Ustazah suruh kamu sebut satu persatu yang mana rukun, yang mana sunat. Tu maksud dia beza. Membezakan tiga perkara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi yang ke-9. Yang ke-9 di antara syarat sah salat ni apa dia? Yang ke-9, tidak melakukan apa-apa yang membatalkan salat. Syarat dia bila kita salat, kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan salat. Yang tu kena jaga. Sebab tu bila kita salat kita kena jaga. Tidak boleh keluar suara dalam bahasa Melayu. Batal salat. Mana kena jaga. Tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Batal salat kita. Kena faham. Nah, kena faham. Terutama salat berjemaah. InsyaAllah nanti kita uraikan juga berkenaan dengan salat jemaah. Baik, itu di antara rukun-rukunnya. Nah, rukun pula Allah SWT. Di antara syarat sah sembahyang. Baik, boleh dah anak-anak? Boleh dah anak-anak? Kamu tulis nak yang tu nak. Dalam solat kita perlu jaga 3 perkara. Nah, para jemaah pun boleh tolong tulis. Dalam solat kita perlu jaga 3 perkara. Kalau kita nak solat kita makbulah, solat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga 3 perkara dalam solat kita. Tahu bezakan 3 perkara dalam solat kita. Kita nak dalam solat kita 3 perkara ni cantik, sempurna. Maka solat kita sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf.
duk buat bangunan. Dia bunyilah potong-potong besi tu. Tak apa nak. Baik, 3 perkara ni apa anak-anak yang kena jaga dalam solat? Jaga dan dapat membezakan. Yang pertama rukun. Tinggal rukun batal solat. Yang kedua sunat ab'ad. Tinggal sunat ab'ad sembahyang sah, tapi kena buat sujud sahwi. Nak tulis, dah ulang sekali lagi. 3 perkara yang kita nak jaga dalam solat kita. Yang pertama rukun. Tertinggal rukun, batal solat. Yang kedua sunat ab'ad. Alif ba ain alif ba. Ab'ad. Alif ba ain alif ba. Ab'ad. Tinggal sunat ab'ad. Sembahyang sah dah anak-anak? Sembahyang sah dah anak-anak? Sah. Tapi kena buat sujud sahwi. Yang ketiga sunat hai'ah. Sunat hai'ah, kalau kita tinggal, sah tak sembahyang kita? Sah. Tapi kalau kita buat, kita dapat sunat. Sembahyang kita cantik tak? Sembahyang kita cantik tak? Cantik sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sunat hai'ah ni Nabi buat tak? Nabi buat tak sunat hai'ah anak-anak? Nabi buat. Nanti Ustazah sebutkan apa bahagian-bahagian yang hadis Nabi nak. Ada hadis Nabi kalau kita belajar kitab Baharul Mazi, bahagian bab solat jilid 2 nak. Jilid 2 kita belajar bab solat tentang hadis Nabi dalam kitab Baharul Mazi. Di dalam kitab Baharul Mazi ada menyebutkan tentang perkara-perkara sunat hai'ah yang Nabi buat dalam solat Nabi. Sebab itulah kita umat Islam dituntut buat sunat. Kalau kita tak buat, tak jejas solat kita, sah solat kita. Tetapi kalau kita buat, dapat pahala sunat, dapat sunnah Nabi sebab Nabi buat, dan kita salat seperti Nabi salat. Sebab tu hadis Nabi kata apa? Sallu, anak-anak, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa Nabi kata? Sallu, salatlah kamu, kama seperti mana ra'aitumuni, kamu melihat, usalli, aku salat. Nabi kata, umatku, kita lah umat Nabi, kamu nak solat macam mana? Solat seperti mana kamu melihat aku salat. Aku solat tu siapa? Nabi SAW. Jadi kalau kita solat, kita jaga betul-betul rukun solat kita, nah. Kita jaga sunat ab'ad, kita jaga sunat hai'ah. Di antara perkara-perkara dalam sunat hai'ah ada 22 perkara. Jadi dalam sunat hai'ah kita buat. Bila kita buat, walaupun sunat, tetapi kita solat seperti siapa anak-anak? Kita solat seperti Nabi solat. Tapi kalau kita gugurkan sunat hai'ah, kita tak buat langsung sunat hai'ah, kita solat ikut Nabi dah. Ikut Nabi dah anak-anak? Tak ikut. Ikut siapa? Kita solat ikut siapa? Ikut suka. Ikut suka lah, dah tak mau ikut Nabi kan? Ikut dia. Dia rasa nak buat sunat hai'ah, dia buat. Dia rasa tak mau buat sunat hai'ah, dia tak buat. Dan dia tidak mempelajari, dia tidak memperelokkan perkara-perkara, 22 perkara dalam sunat hai'ah. Rugi dah anak-anak? Rugi dah. Rugi. Jadi kena jaga 3 perkara ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, buka muka surat seterusnya. Yang ni yang Ustazah nak cerita pagi ni tu. Tak masuk lagi ya, ni baru nak masuk tajuk dia. Muka surat 77. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, anak-anak, buka muka surat 77. Dah buka? Okey, baik anak-anak. Tengok. Muka surat 77, fasal yang ke-12 yang tu. Berkenaan dengan rukun sembahyang. Yang ni yang Ustazah nak sebut pagi ni. Tentang rukun sembahyang, tapi sementara nak sampai rukun sembahyang, mukadimah dia punyalah panjang. Nak masuk rukun sembahyang. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semua,
Okey, dengar betul-betul catat apa yang perlu. Kamu tak payahlah tulis satu persatu rukun solat tu. Nanti kamu akan buat nota. Ustazah akan suruh kamu buat nota. Kamu dengar dan kamu ada buku kan. Kitab tu kamu tanda. Masukkan nombor dekat dia. Baik, kita tengok rukun solat. Perkara yang pertama yang kita kena jaga dalam solat fardu kita, terutama solat fardu kita, adalah rukun solat. Tinggal satu rukun, batal sembahyang kita. Makna dia, rukun solat ada berapa anak-anak rukun solat? Ada 13. Rukun solat ada 13. 13 tu kena ingat satu persatu. Sebab tu bila kita solat, kita tengok solat kita. Rukun solat daripada nombor 1 sampailah nombor 13. Ada atau tak ada? Kita cek balik solat kita. Baik, kita tengok rukun solat. Berapa rukun sembahyang itu? Sembahyang tu bahasa Melayu, solat tu bahasa Arab. Berapa rukun sembahyang itu? Rukun sembahyang itu ada 13 perkara. Ada berapa anak-anak? 13. Tapi kalau mengaji kita Arab, Ustazah belajar kita Arab, rukun solat ada 17. Ada berapa anak-anak? 17. Yang 13 pun tak apa nak ingat, nak tulis 17. Kalau dalam kitab Arab dia tulis rukun solat ada 17. Sebab apa 17? Sebab apa kita Imam Syafi'i bawa kita mai 13? Sama juga, cuma yang kitab Arab ni dia tekankan tentang apa? Rukun solat ni, tomak nina. Tulis anak, tomak nina. Dalam rukun salat ni sebab apa 13 jadi 17? Sebab dia tekankan tentang tamak ninah. Apa makna tamak ninah anak-anak? Berhenti sekejap, sekadar subhanallah. Sekejap tu je. Tamak ninah ni berhenti sekejap. Bila kita rokok, berhenti sekejap. I'tidal, berhenti sekejap. Sujud berhenti sekejap. Duduk antara dua sujud berhenti sekejap. Nama dia apa anak-anak? Anak-anak nama apa? Tomak Nina. Sebut je elok. Tomak Nina. Tomak Nina. Baik. Tomak Nina yang kita kena jaga, dia merupakan rukun, ada 4. Ada 4 tomak Nina. Sebab tu jadi 17. 13 campur dengan 4 jadi berapa? 13 campur 4 jadi berapa? 17. Tetapi kita Imam Syafi'i bawa mai dekat kita, hurai kat kita 13 saja. Dia gabung siap-siap. Tapi bila kita belajar, kita ambil kepala dia saja. Kita ambil sujud, i'tidal. Kita ambil rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Di belakang kita tak sebut, kita tinggal. Sebab tu kita Arab, dia huraikan pecahan lagi. Tomak nina terbahagi kepada 4 yang merupakan rukun. Yang merupakan rukun wajib kena ada tamanina. Wajib kena berhenti sekejap. Walaupun hanya sekadar subhanallah. Itu kena jaga. Mana dia yang 4 ni tamanina ni? Tulis anak-anak. Para jemaah yang dirahmati Allah boleh tulis. 4 perkara ni apa dia tamanina? Yang pertama yang pertama rokok. Rokok serta tomak ninah. Tomak ninah yang pertama ada dekat mana anak-anak? Ketika rokok. Ketika rokok, dia tulis rokok serta tomak ninah. Jangan tinggal yang di belakang tu. Jangan tinggal tomak ninah. Tomak ninah merupakan rukun. Tomak ninah ni adalah rukun anak-anak. Berhenti sekejap tu. Sebab tu bila kita rokok, kita disunatkan buat sunat hai'ah. Kita rokok tu rukun. Rokok tu rukun. Tomak ninah juga rukun. Berhenti sekejap tu rukun. Yang mana sunat? Yang mana kata sunat hai'ah? Tu yang kita duk tasbih tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Yang tu sunat. Sunat apa anak-anak? Sunat hai'ah. Sunat apa anak-anak? Tu tulis. Nanti soalan naik. Bulan sebelah ni kamu ada exam. Bulan sebelah ni periksa. Ustazah akan tanya. Tomak ninah. Ketika rokok,
tasbih yang kamu sebut subhana rabbiyal azim ya bihamdi, rukun ke sunat? Jangan buat jawab rukun pula. Rukun ke sunat? Rukun ke sunat? Sunat. Itu yang kita gabungkan. Kita kena faham yang mana rukun, yang mana sunat. Raka' rukun. Tomak ninah berhenti sekejap rukun. Sebab tu bila kita ada tomak ninah, kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali, dah kira tomak ninah dah. Kita sebut sekali sahaja, dah dikira tomak ninah. Boleh tak yang tidak? Kemudian sebab apa kita sebut 3 kali anak-anak? Sebab apa kita sebut subhana rabbiyal azim wa bihamdi? Kita sebut 3 kali. Sebab dia sunnah Nabi. Sebab apa anak-anak? Sunnah Nabi. Nabi suka ulang berapa kali anak-anak? 3 kali. Jadi kita solat, dahlah sah solat kita. Dapat lagi pahala sunat hai'ah. Dapat lagi sunnah Nabi. Kita ikut macam Nabi salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu kena faham betul-betul. Mana rukun, mana sunat. Faham tak anak-anak? Nanti Ustazah akan tanya balik soalan. Mana rukun, mana sunat. Jadi masa Ustazah cerita, fokus. Fokus, dengar betul-betul. Boleh tak anak-anak? Zulfa. Baik, kita sambung. Yang kedua, tomak ninah yang kedua. Tak lagi baru kita hurai yang pertama tadi. Yang ni penting nah, tomak ninah yang kedua. Tomak ninah yang kedua, apa dia? Yang tadi Ustazah kata tomak ninah ada 4 ni. Ni Ustazah nak cerita bab tomak ninah. Ustazah nak sebut bab tomak ninah. Tomak ninah yang kedua apa anak-anak? I'tidal serta tomak ninah. Tomak ninah ketika apa anak-anak? Tomak ninah ketika i'tidal. Kamu tulis macam tu. Yang kedua, tomak ninah ketika i'tidal. Apa dia i'tidal anak-anak? Anak-anak i'tidal tu apa anak-anak? I'tidal tu apa? I'tidal tu apa? Ya, yang tu saya nak dengar. Apa dia i'tidal? I'tidal ialah berdiri betul. Selepas raka'. Bukan i'tidal sami Allahu liman hamidah. Jangan jawab macam tu, tak betul. Itu bukan i'tidal, itu tasbih. Itu adalah sunat hai'ah. Kita menyebut sami Allahu liman hamidah, baru berdiri betul. Pergerakan di antara raka' dengan i'tidal nak berdiri betul tu nama dia tasbih. Kita sebut tasbih tu adalah sunat. Sunat apa anak-anak? Sunat hai'ah. Mana dia i'tidal? Sebut. I'tidal ialah berdiri betul selepas bangun daripada rukuk. Kena faham. Sebab banyak bila Ustazah tanya, apa dia i'tidal? Sami Allahu liman hamidah. Tak betul, jangan jawab macam tu. Raka' ialah berdiri betul selepas bangun. I'tidal ialah berdiri betul selepas bangun daripada raka'. Makna dia bila kita raka' sami Allahu liman hamidah, kita berdiri betul. Kita berdiri betul. Bila kita berdiri betul, kita angkat apa? Kita angkat apa anak-anak? Angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kita pun berdiri betul, angkat tangan. Kita angkat tangan anak-anak. Angkat tangan. Rabbana walakal hamd. Yang tu apa anak-anak? Rabbana. Rabbana walakal hamd. Tasbih tu. Tahmid tu. Rabbana walakal hamd. Sunat ke rukun? Sunat. Mana tomak ninah dia? Bila kita berdiri betul i'tidal, kita berdiri dah. Jangan kira yang bangun tu tak kira lagi. Bila kita dah berdiri dah betul,
Kemudian kita pun angkat tangan. Angkat tangan ni rukun ke sunat anak-anak? Anak-anak, angkat tangan ni rukun ke sunat? Sunat hai'ah. Tak mau angkat tangan pun sah. Tak mau angkat tangan pun sah sembahyang kita. Yang tidak kita sebab apa angkat tangan ini adalah sunat hai'ah. Pasal apa kita buat anak-anak? Pasal Nabi buat. Kita buat sebab Nabi buat. Ada hadis Nabi, hadis yang sahih dalam kitab Bahrul Madhi. Nah, jadi bila kita angkat tangan yang ni sunat hai'ah. Kemudian kita sebut pula tasbih Rabbana walakal hamd. Itulah panjang tamakninah. Mana tamakninah dia? Yang kita sebut tu Rabbana walakal hamd. Bila kita berdiri betul, kita angkat tangan, kemudian kita sebut Rabbana walakal hamd, kita turun tangan. Yang kita sebut itulah jarak dia, tempoh dia, yang dinamakan tamakninah, berhenti sekejap. Siapa yang i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ada tak tamakninah anak-anak? Tak ada. Sami Allahu liman hamidah, bangun terus, Allahu akbar. Ada berhenti sekejap anak-anak? Ada? Tak ada. Dia tak ada tamakninah. Jadi tamakninah di dalam i'tidal rukun ke sunat anak-anak? Rukun ke sunat anak-anak? Rukun. Ni remaja-remaja ni kena tekan ni. Anak-anak kita kena tekan. Ibu-ibu pun sama. Solat macam dengan laju. Tak ada tamakninah. Sebab tu kita kena tahu dengan detail tamakninah tu duduk dekat mana. Dan apa hukum tamakninah? Tamakninah hukum dia wajib. Dia adalah rukun solat. Jadi sekadar mana kita nak berhenti? Kita nak berhenti sekejap tu sekadar mana tamakninah kita? Sekadar kita menyebut tahmid Rabbana walakal hamd. Cukup. Sampai situ terus sujud. Allahu akbar. Baik anak-anak, kalimah kita dah sebut tu di antara satu rukun dengan satu rukun. Allahu akbar. Sunat ke rukun? Sunat hai'ah. Jadi kita kena senaraikan mana dia sunat hai'ah yang Ustazah kata 22 sunat hai'ah. Itu semua sunat hai'ah. Yang tu maksud kita boleh beza yang mana rukun, yang mana sunat anak-anak. Kamu pun Ustazah kena buat test juga bab solat. Ustazah tanya nak tahu kamu boleh beza ke tak boleh beza. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tamakninah. Sebab tu kalau mengaji bab rukun solat ni lambat terang nak sampai kat rukun. Ustazah cerita dulu apa penting dalam tu kita patah balik kat rukun. Hari ni pun Ustazah rasa tak habis bab rukun. Mana? Tak habis bab rukun kita. Tengoklah sampai pukul berapa kita boleh. Ni awal lagi pukul 9.30. InsyaAllah kita akan berhenti 10.30 saat lagi insyaAllah. Sebab anak-anak pun nak rehat, duha dan sebagainya. Baik. Yang ketiga anak-anak. Tulis anak-anak. Yang ketiga, tamakninah ni yang ketiga apa dia? Tamakninah ketika sujud. Yang ketiga apa dia anak-anak? Tamakninah ketika mana anak-anak? Ketika sujud. Makna dia waktu kita sujud, dahlah kita nak kena jaga syarat sah sujud. Sujud ni dia ada syarat. Kita nak sujud ada 7 syarat. 7 syarat sujud ni kena jaga. Apa dia? 7 syarat ni dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut, 2 kaki. Kaki ni ujung kaki kita tu. Ibu jari kena lipat menghadap ke arah qiblat. Itu syarat. Syarat sujud. Syarat sujud satu bab. Syarat sujud ni kita kena jaga satu bab. Satu bab lagi yang kita kena jaga tamakninah. Sebab tu waktu sujud janganlah duk Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Tak payah duk baca dah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sunat saja. Dia tak tahu sunat tu yang mana imam kita, Imam Syafi'i bawa mai kat kita ni, susun elok-elok dekat kita ni sebab
Waktu kita sujud itulah ada tomak ninah. Jadi kita nak tahu beza tomak ninah tu. Berhenti sekejap tu lama mana. Jadi dia bagi kat kita tasbih. Sebab dia nak membezakan kita. Yang mana tasbih yang kita kena jaga. Baik, nombor 3 tadi sujud. Yang nombor 3 tadi tomak ninah ketika sujud. Baca Ustazah tomak ninah dulu sebab Ustazah cerita bab tomak ninah. Tomak ninah ketika sujud. Baik, bila kita sujud, kita jaga syarat sah sujud. Kemudian, mana dia tomak ninah dia? Mana tomak ninah ketika sujud? Kita sebut apa anak-anak? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang tu adalah tasbih. Tasbih tu rukun ke sunat? Sunat apa anak-anak? Sunat hay'ah. Kalau kamu jawab baru kamu faham. Tak jawab sampai bila tak faham. Tak tanya jawab. Jadi tasbih tu adalah sunat hay'ah. Bila kata tasbih tu sunat hay'ah, sekadar kalau kamu sebut sekali saja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sekali saja kamu sebut. Kemudian terus kamu bangun duduk antara dua sujud. Sah dah tomak-ninah kamu? Jadi dah tomak-ninah kamu? Jadi. Hanya sekadar sekali sebut sahaja. Kamu sujud, rukun. Lepas tu kamu tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sunat hay'ah, menandakan jarak tomak-ninah. Sebab apa? Tomak-ninah rukun. Rukun tu wajib. Tak ada tomak-ninah, salat kita batal. Jadi sebab apa kita sebut 3 kali anak-anak? Kita ulang lagi. Sebab apa kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali anak-anak? Sunnah Nabi. Dapat dah pahala sunnah anak-anak? Bila kita menghidupkan perkara sunnah dalam solat kita, Nabi sayang kat kita tak? Allah sayang kat kita tak? Allah bagi rahmat kat kita tak? Bagi. Sebab apa? Kita menjaga sunnah Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu hebatnya salat. Hebatnya salat. Sehingga kan kita kena berdoa. Tak kita dah bagilah sekali doa kita nak Allah jaga salat kita sampai mati. Baik, yang keempat kan? Yang keempat. Minta maaf tak masuk lagi rukun solat yang pertama tu. Tazah nak uraian ni dulu. Penting yang ni. Penting. Yang keempat, tomak ninah yang keempat. Anak-anak. Tomak ninah dalam mana? Ketika duduk antara dua sujud. Tomak ninah ketika, anak-anak, sebut tomak ninah ketika duduk antara dua sujud. Jadi anak-anak ingat, bila Ustazah tengok kamu solat, cepat macam dengan orang panggil apa? Punyalah cepat, cepat siap. Tak boleh. Penat saja kamu solat, tak sah solat kamu. Jadi bila kamu sujud, kamu bangun daripada sujud yang pertama, nama dia duduk antara dua sujud. Bila duduk antara dua sujud itu adalah rukun. Tomak ninah adalah rukun. Mana tomak ninah dia? Ada tak tasbih? Sebut. Rabbi ghafirli warhamni. Sebut. Warfa'ni wa'afini wa'fu anni. Yang tu nama dia tasbih tahmid. Doa yang kita baca tasbih tahmid. Tasbih tahmid tu rukun ke sunat? Sunat apa anak-anak? Hay'ah. Mana dia tomak ninah kita? Di antara bacaan tasbih tu. Di antara bacaan doa tu. Di antara bacaan doa yang kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni. Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Waktu duduk antara dua sujud pun kita minta, ya Allah Rabbighfirli, ya Allah ampunkanlah dosaku. Warhamni, rahmatilah aku. Yang tu nama dia sunat hay'ah.
Doa yang kita baca tu, itu doa itulah yang membezakan tomak ninah kita. Jadi siapa duduk antara dua sujud, dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada tomak ninah. Dah lah tak ada tomak ninah. Kalau tak mau baca Rabbighfirli pun boleh tak? Boleh sah semayang. Tapi boleh ke agak tomak ninah dah? Boleh agak tak? Tak boleh nak agak. Sebab tu ulama kita ajak kita, Imam Syafi'i bawa mai kat kita, ajak kita, suruh kita belajar, kita sebut. Nah, ketika kita duduk antara dua sujud, kita sunat baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu cantiknya salat. Kita buat, kita boleh beza mana rukun, mana sunat, mana dia rukun, mana dia tomak ninah. Jadi tomak ninah tu penting tak anak-anak? Wajib ke sunat tomak ninah? Wajib. Ada berapa tomak ninah dalam solat kita? 4. Yang ni kena jaga betul-betul. Okey, semua siap tulis? Dah tulis? Okey, kamu tulis Rumi kan? Baik, selepas ni dalam kelas kamu alih bahasakan kepada tulisan Jawi. Nah. Hari ini Rumi, nanti kamu tulis muka surat yang seterusnya Jawi. Nah. Baik, kita tengok balik kembali pada rukun balik baru. Nak masuk rukun solat balik. Nah. Baik, kita masuk rukun solat yang 13. Duduk. Duduk. Okey, nah. Dia lena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok rukun salat yang pertama. Rukun solat ada berapa anak-anak? Rukun solat ada berapa anak-anak? 13. Okey, kita tengok satu persatu. Kita sebut secara laju, kemudian baru kita hurai satu persatu. Baik, kita tengok rukun solat yang wajib kita belajar, wajib kita kena ingat, wajib kita kena tahu membezakan dalam solat kita. Kalau tak menghafal pun tak apa. Para jemaah yang dirahmati Allah, tak menghafal pun tak apa. Janji kita boleh beza dalam solat kita. Tapi kalau terbaik hafazlah. Bukannya banyak pun 13 saja. Yang lain boleh hafal kan? Lagu boleh hafal. Sebab apa? Rukun solat tak boleh hafaz. Betul tak anak-anak? Cuba tuan-tuan semua kamu hafal nasyid. Saya siap. Boleh nasyid terus, boleh qasidah terus. Rukun solat ni mudah aja kan? Tak banyak. Baik, kita tengok yang pertama anak-anak. Yang pertama apa? Tengok kitab anak-anak. Yang pertama apa sebut anak-anak ni? Niat. Yang tu rukun. Yang kedua anak-anak, berdiri betul. Bagi siapa? Bagi orang yang berkemampuan. Yang ni yang nak kena jaga. Sebab apa? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, lah ni jadi trend. Ramai solat atas kerusi. Tu kena hati-hati tu. Bila solat atas kerusi, kena pastikan betul tak dia mampu ke tak mampu. Yang tu kena tengok betul-betul. Tanya diri kita. Hanya Allah saja yang tahu. Diri kita ni kalau solat atas kerusi mampu ke tak mampu. Kalau kita di antara orang yang mampu, tiba-tiba kita solat duduk atas kerusi, sah tak sembahyang kita? Sebab apa? Rukun dia tulis siap dah. Rukun yang kedua, sebut anak-anak, berdiri betul bagi orang yang berkemampuan. Maka orang yang tak mampu, orang yang uzur, orang yang sakit, dia memang tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri, mesti dia terbalik. Mesti dia jatuh. Maka dekat dia, wajib tak berdiri? Tak wajib. Tetapi bagi orang yang mampu, selagi dia boleh berjalan, boleh pergi shopping, shopping lah kan, boleh pergi, panggil apa tu, musafir, berjalan, boleh berjalan, selagi kuat kaki dia boleh berjalan, maka wajib dia berdiri. Tapi tengok juga keuzuran dia di mana. Sebab lah ni kan banyak orang sakit pinggang, sakit lutut sebagainya. Tengok kemampuan kita. Boleh tak sujud, boleh tak rokok, boleh tak duduk di bawah, nak bangun sakit, boleh tak. Tapi kalau kita salat, kita nak salat duduk, tapi kalau kita cuba duduk apa sujud macam biasa, kita tengok boleh bangun ke tak boleh bangun.
Kalau kita masih boleh bangun tapi rasa sakit sedikit sahaja, wajib kena solat, tak boleh duduk atas kerusi. Sebab tu kena tanya diri kita, kemampuan kita tahap mana. Kalau sekadar sakit saja sakit sikit, kena berdiri, kena sujud macam biasa. Tak boleh aloh kita nak, contoh kita nak sujud di bawah. Habis kita nak bangun sujud tu, kita dah bangun. Kita nak bangun tu sakit ni sampai memang tak boleh bangun. Yang tu baru boleh solat atas kursi. Tapi kalau kita duduk sujud, kita nak bangun tu sakit. Sakit pinggang, sakit lutut, sakit waktu nak bangun. Tetapi kita masih mampu lagi bangun berdiri. Kena solat boleh duduk atas kursi dah anak-anak? Tak boleh. Jadi tanya diri kita, Allah yang saja mengetahui diri kita mampu ataupun tidak. Sebab kalau ni kalau kita tengok di masjid di surau ramai sangat yang salat duduk atas kerusi. Dulu saya rasa tak ada. Lah ni dia jadi trend dah. Sakit sikit tak kerusi, sakit sikit tak kerusi. Jaga diri kita. Sebab apa? Ustazah nak tekankan di sini rukun yang kedua, berdiri betul bagi orang yang berkemampuan. Baik, yang ketiga anak-anak. Apa dia yang ketiga? Takbiratul ihram. Sebut anak-anak. Takbiratul ihram. Apa dia takbiratul ihram anak-anak? Lafaz. Tulis anak-anak. Lafaz. Allahu Akbar. Allah tu lafaz tu. Sebut. Dengan mulut. Dengan suara. Nah, suara ni telinga kanan kita dengan telinga kiri kita boleh dengar. Bukan orang dengar. Jadi, yang dinamakan takbiratul ihram ialah rukun dia yang mana? Lafaz Allahu Akbar. Baik, anak-anak tengok tuan. Bila kamu angkat tangan saja waktu takbiratul ihram. Bila kamu dah usalli, kemudian kamu pun Allahu Akbar. Yang mana rukun anak-anak? Yang mana rukun anak-anak? Lafaz. Yang mana rukun anak-anak? Lafaz Allahu Akbar. Yang tu rukun. Baik anak-anak, angkat tangan. Rukun ke sunat? Angkat tangan. Waktu kita angkat takbir, automatik tangan kita naik tak? Naik tak? Auto. Dia tekan switch kan? Usalli tu tekan switch. Lepas tu tangan ni auto. Pasal apa? Kita dilatih daripada kecil. Daripada kita kecil, mak kita ajak dah. Nah, ayah kita ajak, tok guru kita ajak. Salat, waktu angkat takbir, mesti angkat tangan. Baik, kita nak tanya. Waktu kita angkat takbir, Allahu Akbar. Angkat tangan ni rukun ke sunat anak-anak? Sunat. Sunat apa anak-anak? Pasal apa kita angkat anak-anak? Sebab Nabi buat. Nabi angkat. Sebab tu kita angkat. Yang pertama kita angkat tangan ni dapat sunat hay'ah. Yang kedua dapat apa anak-anak? Sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi buat. Ada dalam hadis Nabi? Ada. Tu yang kita angkat tangan tu. Boleh tak kita angkat takbir, angkat tangan tak angkat? Boleh tak anak-anak? Kita tulis Allahu Akbar, tangan tak tepi. Boleh tak? Boleh. Sah tak semayang? Sah. Dapat dah sunat? Tak dapat. Jadi kita solat ikut siapa? Ikut siapa? Ikut suka. Tak ikut Nabi. Nabi angkat, kita tak angkat, makna dia ikut suka. Tapi solat sah tak? Sah. Jadi kita nak solat kita lebih cantik di sisi Allah. Buat apa yang Nabi buat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, mana rukun dia anak-anak? Takbiratul ihram tu mana rukun dia anak-anak? Allah lafaz Allahu Akbar. Yang tu adalah rukun. Kena sebut dengan apa anak-anak? Dengan mulut kena ada suara tak? Kena ada suara tak? Kena, sebab dia rukun qauli. Rukun apa anak-anak? Rukun apa anak-anak? Nanti saya ajak dalam 13 perkara rukun salat terbahagi kepada 3 pula. Bila sebut rukun qauli, apa dia rukun qauli? Rukun yang ada perkataan. Rukun yang ada sebutan. Ada suara.
Tapi bukan baca kuat. Bagi telinga kanan dan telinga kiri kita ada dengar jelas Allahu Akbar. Nah, itu rukun. Siapa yang solat dia tak sebut lafaz Allahu Akbar, telinga dia pun tak dengar, duk sebut dalam apa? Dalam apa anak? Dalam hati. Tak dengar, dia sendiri pun tak dengar. Tak dengar. Rukun qauli dah anak-anak? Tak lah. Dia hanya baca suara, orang panggil apa? Suara unggas. Suara angin. Dengar angin dah. Telinga dia pun tak dengar. Sah tak? Kena jaga tu anak-anak. Sebut rukun qauli, sebut dengan perkataan. Ada perkataan, ada bunyi, ada suara. Nah, ikut dia punya kuat dengan tak kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, yang keempat anak-anak, kita kena bagi habis kat sebut, nanti kita hurai satu persatu. Yang keempat anak-anak, membaca surah Al-Fatihah. Oh, yang ni yang kena jaga betul-betul. Apa anak-anak? Membaca surah Al-Fatihah. Baca surah Fatihah rukun ke sunat? Rukun. Bermula ayat yang pertama apa anak-anak? Sebut bagi betul. Sebab tu tak tekan sangat. Sebut bagi betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut. Ya, sebut dengan jelas. Sebut dengan terang. Sebab apa? Surah Al-Fatihah bermula ayat yang pertama apa anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa sebut bismillah tak kemah, tak cantik, jaga. Dia merupakan rukun. Baik, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada berapa ayat anak-anak? Ada berapa ayat anak-anak? 7 ayat. Termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Kak kamu mana? Panggil kak. Baik nak. Jadi surah Al-Fatihah merupakan rukun yang keempat dalam salat kita. Jadi anak-anak kena jaga bermula daripada mana anak-anak? Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana anak-anak? Waladdallin. Kena jaga betul-betul. Mat lazim kalimi musaqqal dia 6 harakat. Kena jaga mat arid li sukun dia. Nak berhenti 2 ke 4 ke 6 ke, kena jaga sebutan dia. Makhraj dia. Jangan silap sebut. Jangan sebut 7 huruf yang kita tak boleh sebut di dalam surah Al-Fatihah. Tak sajak lagi 7 huruf tu? Ajak dah. Kena baca ulang kaji. Sebab surah Al-Fatihah merupakan rukun. Merupakan anak-anak rukun. Jadi kalau anak-anak para jemaah yang dirahmati Allah, kita solat ni automatik. Pasal apa auto? Usolli saja, dia berjalan lah. Sedang tak mana anak-anak? Assalamualaikum warahmatullahi. Baru dia sedang. Dia usolli tu okey lagi. Baca doa iftitah tu okey lagi. Nak terang. Baca doa iftitah tu okey lagi. Kemudian baca surah Al-Fatihah, ghaib. Tahu tak ghaib? Tahu tak ghaib? Ghaib tu pergi mana? Hilang. Sedang apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam sebelah kanan. Jaga nak orang solat ghaib ni. Bukan solat jenazah ghaib. Dia sembahyang fardu ghaib. Ghaib pergi mana? Hilang. Jaga nak. Sebab tu kita salat kena khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Kena fahamlah rukun. Kena fahamlah sunat abad. Kena faham sunat hay'ah. Dan waktu kita solat di antara satu rukun dengan satu rukun, satu sunat dengan satu sunat, kita kena hayati betul-betul.
Kita ikut, follow dalam hati kita. Ikut dalam hati kita. Bukan follow the line. Mana ada kita solat ni bila sebut follow, dia ingat follow the line lah, semua ada anak-anak ni. Follow dalam hati kita ni. Bila kita sebut baca surah Al-Fatihah, hati kita pun ikut. Makna dia hati kita pergi mana? Tak pergi mana. Dia sentiasa bersama dengan salat kita. Faham tak anak-anak? Tu kena jaga. Jadi bila kita baca surah Al-Fatihah, main anak ni, bila kita baca surah Al-Fatihah 7 ayat bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladdallin 7 ayat, maka Ustazah nak tanya, kita baca bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunat ke rukun? Sunat ke rukun? Sunat apa anak-anak? Hai'ah. Sunat apa anak-anak? Hai'ah. Sebab tu bila kita solat, kita mula dengan rakaat pertama, nak baca Fatihah, kita mula dengan apa anak-anak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Barulah Allah jaga solat kita. Sebab kita rejam dulu syaitan. Baik, bila kita baca surah Al-Fatihah sampai Waladdallin. Selepas tu kita sebut apa anak-anak? Panjangnya kamu 2 harakat saja. Amin. Mak badal 6 harakat ke 2 harakat? Tetapi suka bawa 6. Dia ambil mat apa tak tahu. Mak badal berapa harakat anak-anak? 2. Jadi amin tu berapa harakat? Yang A tu 2. Min tu berapa harakat? 6 harakat mak arik li sukun. Amin. Baik, amin tu sunat ke rukun? Amin tu sunat ke rukun? Sunat apa anak-anak? Hai'ah. Kena tahu beza. Tu maksud dia membezakan. Kita sebut amin dapat pahala sunat anak-anak? Dapat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu yang cantiknya, indahnya salat kita. Bila kita faham mana rukun, mana sunat, kita boleh beza mana rukun, mana sunat. Cantiklah salat kita. Indahlah salat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kena jaga betul-betul surah Al-Fatihah kita. Sebutan ra, baris dia kena jaga. Syaddah dia iya. Iya, syaddah dia pun kena jaga. Sabdu dia pun kena jaga. Sabdu tu apa anak-anak? Syaddah tu tasydid. Tasydid ke syaddah ke sabdu tu betul lah. Sama lah. Kena jaga betul-betul sebutannya. Baik, yang kelima anak-anak apa dia? Yang kelima. Awak tak pergi cakap dia balik. Naik motor ke? Baik. Ada waris. Allah SWT Muhammad. Sambung yang kelima apa anak-anak? Rukuk. Kedah jadi rokok. Rukuk. Tu dia. Tapi bahasa Kedah ni, bahasa Penang ni rokok. Kita sebut rokok. Rokok ke rukuk ke tu lah juga. Rukuk. Rukuk yang kelima, rukun yang kelima apa anak-anak? Rukuk serta tomak nina. Jangan tinggal yang belakang tu. Rukuk serta tomak nina. Rukuk pun rukun, tomak nina pun rukun. Baik, yang keenam. Yang keenam anak-anak, i'tidal serta tomak nina. I'tidal rukun, tomak nina rukun tak? Rukun. Baik, Tata tanya sekali lagi. Apa dia i'tidal? Berdiri betul selepas bangun daripada rokok serta tomak nina. Kena ada tomak nina. Apa makna tomak nina anak-anak? Berhenti sekejap. Sekadar subhanallah. Sekadar
Rabbana walakal hamd. Baik, seterusnya. Nombor berapa anak-anak? Nombor 7. Nombor berapa anak-anak? Nombor 7 lah, tadi nombor 6 dah. Kamu pun buat latah juga ya. Kitab lama ni kan, kitab lama ni dia tak ada tulis nombor 1, 2, 3, dia tulis nombor Roman tu. Nah, jadi anak-anak pun duk kena kira balik. Kamu tulis dah kat tepi kitab tu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Baik, nombor berapa anak-anak? Nombor 7. Baik, nombor 7 tu apa dia? Mai bagi ayat. Mai lah. Datang. Kamu senyum lah, dia balik awal. Allah. Baik, nombor 7 apa anak-anak? Sujud serta tamak nina. Makna dia sujud, Ustazah Habang tadi, sujud kena ada berapa syarat? 7 syarat. Bila kata syarat sujud ni ada 7, tak cukup syarat ni sah tak sujud kita? Tak sah. Waktu kita sujud ada 7 syarat. Jadi kalau tak cukup 7 syarat ni, sujud kita tidak sah. Nanti Ustazah hurai lah, waktu Ustazah hurai satu persatu. Serta tamak ni nina. Tamak nina kena ada dah waktu sujud anak-anak. Kena ada waktu sujud, kena ada tamak ni nina. Baik, nombor 8. Ramai ni duk tengok mana. Oh, kamu duk tengok Umairah pula. Tak payah tengoklah, bye-bye sudah. Ada sahabat ni anak-anak tahfiz ni kena balik, ada appointment klinik gigi. Lepas tu mereka ni hilanglah fokus. Ustazah duk cerita di depan, duk pandang kepada kawan ni. Bye-bye kan? Ambil kamu ni. Bye-bye. Merah tak nampak dah. Okey, cukup. Tengok sini, sambung balik. Lagi tak pergi berhenti bye-bye. Lagi tu lah daripada perhati sana. Baik, sambung balik. Nombor berapa anak-anak? Nombor 8. Apa? Rukun salat yang ke-8 apa anak-anak? Duduk antara dua sujud serta tamak nina. Baik, duduk antara dua sujud. Ada tasbih dia ada? Ada tasbih dia ada? Ada doa dia ada? Ada. Doa tu adalah sunat hay'ah. Baik, kaki pula. Kaki kita sunat duduk iftirash. Duduk apa anak-anak? Waktu duduk antara dua sujud, sunat kita duduk kaki keadaan iftirash. Sebut. Duduk iftirash. Duduk iftirash. Apa dia duduk iftirash anak-anak? Punggung sebelah kiri duduk atas, kaki kita lipat tu. Kaki kanan pacak. Duduk istirahat tu kita duduk atas kaki. Bila kita duduk, punggung kita sebelah kiri duduk atas lipatan kaki. Lipatan kaki kiri. Kaki kanan kata kita buat apa anak-anak? Pacak. Bila kita pacak ni nama dia duduk iftirash. Duduk istirahat ni sunat. Jadi kalau kita dapat praktikkan setiap kali kita duduk sahaja di dalam solat kita, duduklah. Duduk apa anak-anak? Iftirash. Dapat sunat. Faham tak? Duduk iftirash tu macam mana? Duduk iftirash tu duduk tahiyat awal. Duduk iftirash tu duduk apa anak-anak? Tahiyat awal. Tahiyat awal rukun ke sunat anak-anak? Baik, jawab lagi betul. Tahiyat awal rukun ke sunat anak-anak? Tak jawab pun belah ni. Rukun ke sunat? Para jemaah, tahiyat awal rukun ke sunat? Sunat. Sunat apa? Sunat ab'ad. Sunat apa? Sebut lagi betul-betul. Ab'ad. Ab'ad. Sebut lagi betul-betul. Ab'ad. Ab'ad. Tahiyat awal bukan rukun. Tahiyat awal adalah sunat ab'ad. Jadi kalau kita tak baca tahiyat awal, sembahyang kita sah dah anak-anak? Sah. Tapi cacat.
Apa dia cacat? Tak sempurna. Solat kita sah, tetapi tak sempurna. Allah kata dia ni solat pilalai. Walaupun sunat kena buat. Nabi buat tak tahiyat awal? Nabi buat tak tahiyat awal? Buat. Bila Nabi buat, kita kena buat tak? Buat. Apa saya buat? Tahiyat awal, sunat ab'ad. Jadi kalau kita tak mau solat kita cacat, solat kita tidak sempurna, walaupun sah tapi tidak sempurna. Kalau kita tertinggal, bukan tinggal dengan sengaja, tertinggal tahiyat awal, kita kena buat apa anak-anak? Sunat kita buat sujud sahwi. Baik, sujud sahwi berapa kali sujud anak-anak? 2 kali. Sujud sahwi berapa kali sujud anak-anak? 2 kali. Ada duduk antara 2 sujud? Ada. Nak buat bila sujud sahwi ni anak-anak? Selepas membaca tahiyat akhir sebelum bagi salam. Nanti kita hurai pula tajuk sujud sahwi. Kalau nak cerita bab solat ni banyak. Bila kita sebut saja bab rukun solat, dia kait masuk. Kalau ikut tu nak cerita semua, tapi masa tak ada. Kita akan bagi berperingkat-peringkat. Nah, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor berapa tu tadi anak-anak? Nombor 8. Duduk antara 2 sujud. Baik. Kemudian nombor 9. Nombor 9 apa anak-anak? Membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir ni rukun ke sunat? Rukun. Sampai mana? Sampai mana anak-anak? Yang kata rukun tu sampai mana anak-anak? Sampai selawat Nabi. Yang tu rukun. Selebihnya sunat. Tapi kita kena buat tak sunat pun? Rukun dia sampai mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ. Tapi kita selalu baca tahiyat akhir, kita buat rukun dan sunat. Sunat sampai mana anak-anak? Innaka hamidum majid. Sampai situ. Sebab apa? Kita dilatih dah. Buat yang rukun, jaga yang rukun. Kemudian kita sambung dengan sunat selawat Ibrahimiyah. Kita sambung dengan apa anak-anak tahiyat akhir kita? Dengan selawat Ibrahimiyah. Tengok dia tak tulis. Soalan tu akan tanya. Bilakah kita baca selawat Ibrahimiyah di dalam solat fardu? Jawab. Waktu bila? Waktu membaca tahiyat akhir. Baik, membaca tahiyat akhir adalah rukun. Anak-anak bila sebut kata rukun, kena jaga tak bacaannya? Kena. Sebab dia rukun qauli. Rukun apa anak-anak? Qauli. Yang ada perkataan. Ada suara. Jangan dia duduk-duduk tahiyat akhir auto. Tahu auto? Duduk letak saja tangan atas lutut tu. Dia pun tak dengar apa baca. Hak ujung tu lagi lah dia tak tahu. Dah tahiyat. Assalam. Dengan kepala. Assalamualaikum. Dia dengan kepala hak ekor, dia pun tak tahu habis ke tak habis. Boleh tak anak-anak macam tu? Tak boleh. Sebut dengan jelas perkataan. Huruf demi huruf, perkataan demi perkataan. Sebab dia rukun sama macam surah Al-Fatihah tadi. Sebut satu persatu dengan jelas. Jaga syaddah dia. Jaga tasydid dia. Jaga sabdu dia. Sebut tengok anak-anak. At-tahiyyah. Syaddah tu kena jaga. At-tahiyyatul mubarakatus. Laila ulang. At-tahiyyatul mubarakatus. Salawatut tayyibah. Lillah. Jaga tu berapa punya syadah ada di situ.
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak boleh baca macam ni. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dia pergi tambah huruf, batal solat dia. Sebab apa dia baca macam tu? Sebab dia hafal macam tu. Dia hafaz macam tu. Dia dah biasa hafaz. Tak boleh nak ubah dah. Dah biasa hafaz. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Yang rakaat apa? Baris yang pertama okey. Mai baris kedua, dia hafaz daripada dia kecil. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak boleh. Tak boleh hafal macam tu, tak boleh baca macam tu. Dia tambah huruf. Assalamu alayka, dia tambah alif. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, dia tambah waw. Tak boleh. Dalam tayat akhir tidak boleh ada huruf apa tambahan. Jaga betul-betul huruf dia, syaddah dia, sabdu dia, jaga bagi elok. Jadi macam mana kita nak sebut? Bila hafaz, ingatlah bila nak ajak anak-anak kita hafaz, anak-anak murid kita hafaz, ajarlah dengan betul. Sebab yang tu akan melekat sampai bila-bila. Macam mana nak baca anak-anak? Assalamu, sama-sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebut bagi habis. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebut bagi habis. Kemudian yang ketiga. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Ada syadah tu. Salihin. Tu baris yang ketiga. Yang ni lagi satu syahadah kita. Nak sebut syahadah tu. Kena jaga. Kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Betul tak? Betul tak anak-anak? Salah sebab apa? Dia sebut asyhadu. Bukan asyhadu. Dia pergi baca tahiyat asyhadu alla. Salah. Tu bukan syahadah kita. Dia kena sebut apa anak-anak? Ni ha ni duk tang ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jaga tu syahadah. Yang tu rukun ke sunat anak-anak? Rukun ke sunat anak-anak? Rukun. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kena cek balik tahiyat anak-anak kita. Cek balik tahiyat anak-anak kita, cek balik tahiyat kita. Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah, dengar sedap. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, rukun, batal sembahyang. Jaga tu. Kena cek balik anak-anak kita yang mana dah remaja lah, kena cek. Mai baca tahiyat mau nak dengar? Mai baca tahiyat mau nak dengar? Betul ke tak betul? Dahlah dia syahadah kita. Sebut pula tak betul. Kena jaga betul-betul. Macam mana kita nak sebut anak-anak? Huruf shin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jaga elok. Sampai mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampai situ rukun. Jadi 6 baris. 6 baris tu adalah wajib. Sambung dengan selawat Ibrahimiyah adalah sunnah. Boleh tak anak-anak? Boleh tak? Lapar ke? Kita berhenti nak 10.30 makan. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita berhabis sikit lagi. Okey, nombor 10 anak-anak. Duduk.
ketika membaca tahiyat akhir. Apa anak-anak nombor 10? Duduk ketika membaca tahiyat akhir. Maka kita tahiyat akhir kena duduk dah. Kena duduk dah anak-anak. Kena duduk. Baca tahiyat akhir wajib kena duduk. Melainkan dia uzur, dia sakit, dia tak mampu, tu lain cerita. Orang tak mampu lain cerita. Orang yang berkemampuan duduk tahiyat akhir kena duduk dah. Kena duduk. Duduk tu adalah rukun. Baik, kita nak duduk macam mana anak-anak? Tahiyat akhir anak-anak nak duduk macam mana? Duduk apa anak-anak nama dia? Duduk tawaruk. Para jemaah tulis duduk tawaruk. Duduk apa anak-anak? Tawaruk. Tulislah. Alif ra kaf. Tu Ja'atul Rumi. Rumi Belanda Jawi. Duduk apa anak-anak? Duduk tawaruk. Duduk iftirash lain. Duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat akhir nama duduk apa anak-anak? Duduk apa anak-anak? Duduk tawaruk. Apa makna duduk tawaruk? Duduk macam mana Ustaz Sajan? Duduk tawaruk tu duduk ketika tahiyat akhir. Duduk macam mana? Punggung kiri atas lantai. Kaki kanan kena pacak. Kali lagi Ustaz ulang. Duduk tawaruk. Sebut. Punggung sebelah kiri duduk atas lantai. Kaki kanan kena buat apa anak-anak? Pacak. Baik, soalan cepumas. Rukunkah sunat? Rukunkah sunat? Rukunkah sunat duduk tawaruk? Sunat. Sunat apa anak-anak? Sunat hai'ah. Lepas tu kalau para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tengok orang duduk tahiyat akhir kaki tak pacak, sah tak sembahyang dia? Sah. Tapi sembahyang dia sah. Tapi kalau dia duduk tawaruk, dia dapat pahala sunat. Sunat apa anak-anak? Hai'ah. Apa hukum sunat hai'ah? Apa hukum sunat hai'ah anak-anak? Sunat muakkad. Sebut. Sunat hai'ah. Ikut sunat hai'ah adalah sunat muakkad. Sunat yang dituntut. Kita buat dalam solat fardu. Solat fardu ke solat sunat ke, kita dituntut buat. Sebab tu nama dia sunat muakkad. Muakkadun. Sunat muakkad, sunat yang dituntut kita buat dalam solat kita, agar solat kita sempurna, cantik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nama duduk apa anak-anak duduk tahiyat akhir? Duduk tawaruk. Anak-anak ni kena ulang banyak kali. Dia lena. Lena tak? Alhamdulillah. Duduk dalam maya ke alam tak maya ni? Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nombor berapa anak-anak? Nombor 11. Ini Ustazah tak hurai detail lagi nak. Baru cerita bab rukun dan episod pula dah. Nanti kan live seterusnya Ustazah akan share. Niat saja sekali ya. 2 jam tu niat saja. Dia tak boleh campur dengan benda lain. Panjang. Baik, nombor 11. Membaca selawat ke atas Nabi. Membaca selawat ke atas Nabi pada tahiyat akhir. Jadi siapa yang tak baca selawat Nabi dalam tahiyat akhir, sah tak sembahyang dia? Batal. Sebab dia rukun. Mana dia selawat waktu tahiyat akhir? Selepas syahadah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu rukun. Tapi selawat ke atas keluarga Nabi. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang tu sunnah. Baik, nombor 12 anak-anak. Memberi salam sebelah kanan. Yang rukun tu mana anak-anak? Sebutan rukun qauli tu.
Yang rukun tu adalah rukun qauli. Mana rukun qauli dia? Assalamualaikum. Yang kita duk bagi salam tu, rukun yang ke-12 memberi salam. Salam sebelah mana yang rukun anak-anak? Sebelah kanan. Yang sebut rukun tu mana? Lafaz Assalamualaikum warahmatullah. Kita sebut Assalamualaikum, itu adalah rukun. Sebab dia merupakan rukun apa anak-anak? Qauli. Kena ada perkataan. Kena ada suara sebutan. Bagi salam sebelah kanan, sebut bagi jelas nah, jangan sebut Assalamualaikum warahmatullah. Salam je. Alif lam tak ada, batal. Kena sebut apa? Alif lam dulu. Sebut apa? Alif lam syamsiyah. Alif lam apa? Syamsiyah. Idgham syamsi. Dia kena alif lam ada syaddah. Bila kita bagi salam, sebut tu alif lam tu. As. Sebut as. 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 Jaga yang tu. Jangan duk diautomatikkan, elok nama. Assalamualaikum warahmatullahi. Belah kanan, belah kiri tak apa sunat. Belah kanan tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah tak? Sebab apa tak sah? Sebab dia sebut salam. Dia tak sebut as. Dia sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Dia syokkan dah. Boleh dah syokkan? Tak boleh. Kena sebut bagi detail. Bagi jelas. Sebut anak-anak. Assalamualaikum. Sebut. Assalam, lafaz Assalamualaikum rukun ke sunat? Rukun. Salam yang pertama tu sebelah kanan tu yang mana rukun dia? Sebutan assalam. Assalamualaikum. Sebut sama-sama dengan ustazah, sama-sama beradik kepala. Okey. Assalamualaikum, baru pusing kepala. Sama-sama sebut. Tengok dah saya buat. Sebut dulu baru pusing kepala. Tengok. Sebut sama-sama. Assalamualaikum warahmatullah. Tahan. Jangan pusing lagi. Tak salah tengok. Duk senyum kat siapa tu. Baik, sekali lagi. Sekali lagi sebelah kanan. Sebab yang ni adalah rukun. Mana rukun dia? Sebutan tu. Assalamualaikum tu. Baik, sekali lagi. Sebut Assalamualaikum tu, baru pusing. Baik, 1, 2, 3. Lain. Assalamualaikum warahmatullah. Mai balik tengah. Jangan duk angguk. Ni dah nak bagi salam ni. Dia ambil tang mana? Tak ada pun dah rukun sekali. Angguk pula. Assalamualaikum. Mai kat tengah pula angguk lagi. Assalamualaikum. Tak payah duk angguk. Ada tak rukun solat dia kata kena angguk? Ada tak? Ada tak sunnah hai'ah dia kata kena angguk kepala? Ada tak? Tak ada. Tapi pasal apa angguk? Pasal apa angguk? Dia buat sendiri dia. Ikut suka dia nak angguk ke tak? Tak boleh nak. Kita buat bagi elok, bagi sempurna. Dah duduk tahiyat elok dah kepala pun sengit. Pasal apa sengit? Tak sengit pun tak apa. Tapi dah duduk tu otomatik kepala pun sengit. Tak apa kok yang sengit sampai macam tu pasal apa? Sengit. Tak payahlah duduk sengit teruk-teruk sangat. Kita duduk tu automatik kepala kita akan sengit juga. Baik, waktu kita nak beri salam tak payah duduk angguk. Assalam. Tak payah. Tak ada pun dalam rukun, tak ada pun dalam sunat. Kepala kita dah baca tahiyat tu, kepala kita waktu baca tahiyat, mata memandang ke mana anak-anak? Ke tempat sujud. Tetapi waktu kita sebut syahadah. Asyhadu an la ilaha illa. Waktu illallah, mata kita tu terpacak dekat mana? Dekat jari telunjuk kita ni. Mata kita tu pandang kepada jari kita, sunat. Sebab tu bila kita baca tahiyat, mana ada orang kepala ni atas baca tahiyat? At-tahiyatul mubarak. Tak ada. Orang baca tahiyat, kepala dia tengok di bawah tempat sujud semasa dia mengucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illa. Illa tu mata dia terpacak kepada jari dia. Walaupun jari duduk dalam kain telekung, dia nampak tu jari dia. Sampai habis tahiyat akhir. Jadi mata kepala kita memang duduk di bawah dah. Tak payah duduk angguk sampai rapat pula. Elok dah. Terus sebut
Assalamualaikum warahmatullahi. Patah balik. Jangan duk angguk. Letak aja kat tengah tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kiri. Baik, kita sapu muka. Boleh tak sapu muka anak-anak? Boleh tak sapu muka? Pasal apa boleh? Sebab kita baca doa. Kita sapu muka ni, kita baca doa dah anak-anak. Baca apa doa dia? Dah lupa Zat. Assalamualaikum. Alhamdulillahillazi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma azhib anniya al-hamma wal hazan. Kita sapu muka ni baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma azhib anniya al-hamma wal hazan. Kita minta tu kau baca doa tanda Ni doa sapu muka. Kita minta Allah hilangkan keluh kesah, duka cita, susah hati yang berada di wajah kita. Bagus tak? Baik, Ustazah nak tanya kamu. Rukun salat sampai mana? Rukun salat sampai mana? Yang ni Ustazah nak bagi kamu faham. Rukun salat sampai mana anak-anak? Bagi salam sebelah kanan. Baik, bagi salam sebelah kiri sunat ke rukun? Sunat. Baik. Rukun kita sampai bagi salam. Bila kita bagi salam, bercerai lagi dengan solat kita? Sudah berakhir lagi solat kita? Dah bercerai lagi dengan solat kita? Dah selesai. Salam sebelah kiri itu sunat hai'ah. Kita nak sempurnakan solat kita. Sama juga solat kita. Usalli fardaz zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala. Sunat ke wajib? Sunat ke rukun? Sunat. Sunat hai'ah. Tapi kita mula solat kita dengan sunat hai'ah. Kita tutup solat kita dengan sunat hai'ah. Salam yang kedua ni adalah sunat hai'ah. Kalau kita tak buat, sembahyang kita sah tak salam kedua? Sah. Tapi kita sunat muakkad, sunat yang ditutup kita bagi salam yang kedua. Kita mula solat kita dengan sunat hai'ah, kita tutup solat kita dengan sunat hai'ah. Baik, bab sapu muka. Sapu muka ni bila? Last sekali. Bila? Last sekali selepas sunat. Ustazah nak tanya, kita dah keluar lagi pada solat? Keluar ke belum? Dah. Kita keluar dalam solat waktu kita bila? Bagi salam yang pertama. Jadi apa kena mengena sapu muka dengan solat? Boleh dah sapu muka anak-anak? Boleh dah. Dia bukan duduk dalam rukun salat. Dia bukan duduk dalam kita duduk tengah salat. Kita dah selesai dah salat bila kita bagi salam yang pertama. Salam kedua sunat hai'ah, kita tutup solat kita dengan sunat hai'ah. Kita mula sunat hai'ah, tutup dengan sunat hai'ah. Jadi boleh dah sapu muka anak-anak? Boleh. Dia dah keluar dah daripada solat. Ni sapu muka ni adalah doa. Sebab apa? Doa dibaca selepas solat adalah mustajab. Apa makna mustajab? Allah terima doa kita tanpa ada halangan. Hukum dia sunat. Jadi tak payahlah duk pertikai sapu muka boleh, sapu muka tak boleh. Kena faham betul-betul. Rukun tu dekat mana? Solat tu sampai mana? Kena faham betul-betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-13 apa anak-anak? Yang 13 tertib. Apa makna tertib anak-anak? Mengikut urutan satu persatu. Daripada mula rukun pertama sampai 12 kena ikut dah? Ikut sampailah ke-13 tertib. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Kena ikut aturan, mengikut urutan satu persatu. Wallahu a'lam. Cukup nak untuk hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sikit perkongsian ini adalah pelajaran anak-anak. Pelajaran anak-anak tahfiz di sini di Mahat Ustazah, ada fiqh, ada sirah, ada tauhid. InsyaAllah nanti kita belajar tauhid pula. Jadi kebetulan Ustazah dah ajak anak-anak tahfiz ni, jadi Ustazah buat live sekali. Kita boleh kongsi sama-sama ilmu
ilmu berkenaan dengan fiqh, ibadah, ilmu tauhid, akidah, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi cukup untuk hari ini, anak-anak pun dah nak berhenti rehat, nak makan, kemudian nak solat duha, maksurat, insya-Allah. Itulah rutin anak-anak di sini makan makan pukul 10. Kamu makan pukul apa? Sebelah 10.30, kemudian solat duha berjemaah, kemudian baca maksurat. Alhamdulillah. Hari-hari rutin anak-anak macam tu. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu afdal solat duha 10.30 afdal. Tapi kita boleh solat daripada terbit matahari segala sampailah sebelum setengah jam sebelum gelincir matahari kita boleh sembahyang sunat duha. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini Allah izin kita kongsi sedikit berkenaan dengan solat. Sebab solat ni memang penting, insya-Allah. Mungkinlah dalam Ustazah ingat dalam hujung tahun ni baru Ustazah akan buat perjalanan Ustazah untuk buat camp solat, praktikal solat ke luar lah daripada tahfiz, ke sekolah-sekolah, ke masjid surau ni, insya-Allah. Nanti apa-apa Ustazah akan maklum. Kita buat, kita belajar, bukan sekadar Ustazah hurat, kita kena praktikal. Solat ni kena praktikal, belajar sambil buat. Dan Ustazah boleh tanya, kita boleh beza yang mana rukun dan yang mana sunat, insya-Allah. Doa bagi Ustazah sihat, bagi Ustazah kuat, bagi Allah permudahkan segala urusan dakwah Ustazah, terutamanya berkenaan dengan bab-bab hukum akidah kita tauhid, dan juga bab-bab ibadah kita, ibadah salat kita, terutama ibadah salat, puasa, zakat kita, yang tu yang kita nak kena jaga. Dan juga di antara dia adalah berkenaan dengan ilmu haji dan umrah. Baik, insya-Allah minggu ni Ustazah buat live lagi haji umrah. Pada hari yang tak pakai mic tu, nanti kita buat rakaman semula. Tak pakai mic tu dia dengar tapi tak jelas, insya-Allah nanti kita buat semula, insya-Allah. Baik anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala dan para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Sabtu ni jumpa Ustazah di KTC 4 High Tech Kulim, insya-Allah. Ustazah akan ajak kitab ni juga, tapi bukan buat solat kot. Ustazah pun tak ingat tajuk jemaah dekat High Tech tu. Ustazah pakai kitab ni juga, Zainul Talib. Jadi insya-Allah kita akan sambung lah. Ustazah tak ingat, Ustazah rasa Ustazah ajak buat sujud sahwi dekat KTC 4 tu. Nanti kita tengok balik lah tajuk apa yang kita akan sambung. Dan insya-Allah para jemaah yang dirahmati Allah, Ustazah akan buat live juga dengan para jemaah. Sebab apa? Kita nak share ilmu, kita nak kongsi ilmu. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang Ustazah kongsi, Ustazah share, boleh bermanfaat kepada kita dan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Like lah Ustazah, like tekan like, share share pula dah. Share tu share insya-Allah. Dan boleh tengok ulangan kuliah Ustazah dalam YouTube. YouTube Ustazah Hajah Norma Syafi'i. Boleh tengok balik. Kalau tekan YouTube tu, tekan subscribe. Bila tekan subscribe, setiap kali kuliah Ustazah dia akan masuk dalam wall kita, insya-Allah. Jadi tolonglah share para jemaah yang rahmati Allah agar ilmu ni bermanfaat kepada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik anak-anak, kita tutup beri angkat tangan, siap nak baca doa. Anak-anak lapang dah ni. 10.39 dah. Baik, kita tadah tangan semua. Ustazah tak mau baca, kamu yang baca. Baca doa apa? Doa duha. Kita baca sama-sama dengan ibu-ibu. Boleh ikut para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dekat KTC 4 hari Sabtu ni Ustazah buat live juga insyaAllah. Doa jangan bagi Ustazah lupa bawa stand. Tak bawa stand tak jadi live. Kita baca doa bersama anak-anak. Kita tutup dengan doa duha. Allahumma salli ala dekat tangan anak-anak. Bangunlah, bangun berdiri. Segar sikit kamu duduk dah lama dah. 2 jam duduk, bangun berdiri anak-anak. Okey, berdiri. Kita ada tangan. Kita baca doa duha. Kemudian kita tutup dengan selawat takrijiyah sekali cukuplah. Dah habislah majlis kita pada pagi. Baik nak ikut Ustazah dulu kita nak baca doa. Kita nak buka dengan apa adab baca doa? Buka dengan puji Allah, selawat, tutup dengan selawat dan puji Allah.
Allah. Itu ada berdoa. Baik, ada tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Okey, baik, doa duha. Allahumma inna du'a'uka selawat tafrijiyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadum bil qadum wa tamliju bil qurbu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين 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 يا رب العالمين. Alhamdulillah. Anak pengajian anak-anak. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, duduk anak-anak. Baik, insya-Allah kita jumpa lagi di kuliah ustazah seterusnya insya-Allah.
Baik nak, apa-apa pun nanti Ustazah akan masuk dalam FB, Ustazah bagi tahu. Ada setengah yang Ustazah tak bagi tahu, tengok je lah kalau ada live tu ada lah. Kadang-kadang tu Ustazah akan maklum dulu nak kalau Ustazah nak buat, insya-Allah. Baik nak, jadi insya-Allah kita jumpa lagi insya-Allah hari Sabtu ni insya-Allah. Sebab selepas hari ni Ustazah rasa tak ada live pun. Hari Sabtu ni baru ada di KTC 4 Kulim High Tech insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi anak-anak. Wa ilal liqa. Sebut dulu wa ilal liqa. Semoga berjumpa lagi. Wa ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah. Barakallahu fiikum. Baik, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.